Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Wahyu babak ke-16, iaitu mangkuk permukaan Allah. Ya, Allah pun boleh menjadi marah kerana kebiadaban umat manusia. Mari kita mendengarnya. Kemudian aku mendengar suara lantang dari rumah Allah berkata kepada 7 malaikat itu, "Pergilah dan tuanglah isi 7 mangkuk permukaan Allah itu ke atas bumi." Malaikat pertama pergi dan menuang isi mangkuknya ke atas bumi. Lalu timbullah kudis yang teruk dan menyakitkan pada semua orang yang mempunyai tanda binatang itu, serta pada orang yang menyembah patungnya. Ya, umat manusia akan menderita. Ini adalah mangkuk pertama. Kudis yang teruk dan menyakitkan pada semua orang yang mempunyai tanda binatang itu, iaitu 666, serta pada orang yang menyembah patung itu. Kemudian, malaikat kedua menuang isi mangkuknya ke laut. Lalu, air laut berubah menjadi seperti darah orang mati. Dan matilah semua makhluk yang hidup di dalam laut. Kemudian, malaikat ketiga menuang isi mangkuknya ke dalam sungai dan mata air. Lalu air berubah menjadi darah. Aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, "Hukuman yang engkau jatuhkan itu adil, ya Maha Suci, Allah yang ada dan yang sudah ada. Mereka telah menumpahkan darah umat Allah dan darah para nabi. Sekarang engkau, Allah, memberi mereka minum darah. Minuman itu setimpal dengan perbuatan mereka." Kemudian aku mendengar suara dari mezbah berkata, "Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, hukuman kamu itu benar dan adil." Kemudian malaikat keempat menuang isi mangkuknya ke atas matahari. Lalu matahari dibenarkan menghanguskan manusia dengan panasnya yang terik. Manusia dihanguskan oleh panas yang terik itu dan mereka mengutuki Allah yang berkuasa atas semua malapetaka tersebut. Tetapi mereka tidak mahu bertaubat daripada dosa dan tidak mahu memuji keagungan Allah. Kemudian malaikat kelima menuang isi mangkuknya ke takhta binatang itu. Lalu seluruh kerajaan binatang itu menjadi gelap dan manusia menggigit lidah kerana kesakitan. Mereka mengutuki Allah di syurga kerana kesakitan dan kudis mereka. Tetapi mereka tidak mahu bertaubat daripada perbuatan jahat mereka. Kemudian malaikat ke-6 menuang isi mangkuknya ke dalam sungai Efrat yang besar. Sungai itu menjadi kering sehingga raja-raja dari timur dapat melaluinya. Kemudian aku melihat 3 roh jahat yang kelihatan seperti katak. Roh-roh itu keluar dari mulut naga, dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi palsu. Roh-roh itu roh jahat yang melakukan mujizat-mujizat. Ketiga-tiga roh itu pergi
kepada semua raja di seluruh dunia dan mengumpulkan mereka untuk berperang pada hari Allah yang Maha Kuasa menjatuhkan hukuman. Ayat 15. Dengarlah. Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan siap berpakaian sehingga mereka tidak berjalan dalam keadaan telanjang dan dipermalukan di hadapan umum. Kemudian, roh-roh itu mengumpulkan semua raja itu di suatu tempat yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Hamagedon. Kemudian malaikat ketujuh menuangkan isi mangkuknya ke udara. Lalu terdengarlah dari takhta di rumah Allah suara kuat berkata, "Sudah selesai." Kemudian kilat sambung menyambung, guruh deram-derum dan gempa bumi yang dahsyat berlaku. Belum pernah gempa bumi semacam itu berlaku sejak manusia dijadikan. Inilah gempa bumi yang paling dahsyat. Kota besar itu terbelah menjadi 3 bahagian dan kota-kota semua negeri di bumi juga musnah. Allah tidak lupa akan Babel yang besar itu. Dia memaksa Babel minum dari mangkuknya yang berisi wain kemuliaan Allah yang menyala-nyala. Semua pulau lenyap dan semua gunung pun tiada lagi. Hujan batu yang dahsyat turun dari langit dan menimpa manusia. Berat setiap batu hampir 50 kilo. Oleh itu, manusia mengutuki kerana malapetaka hujan batu yang dahsyat itu. Ya. Dalam Wahyu 16, kita melihat walaupun malapetaka terjadi terhadap manusia, manusia tidak bertaubat. Sebaliknya, manusia yang ada tanda binatang itu mengutuki Allah kerana malapetaka yang berlaku. Dalam keadaan malapetaka berlaku, kita mesti datang kepada Tuhan kerana Tuhan adalah penyelamat kita dan tidak menjauhinya. Tetapi kita melihat dalam Wahyu 16, banyak manusia yang tidak mahu menurut perintah Allah dan mengutuki Allah walaupun dalam malapetaka ini. Ya Tuhan, kasihanilah kita. Kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Sebaliknya, kita mengutuki kamu. Ya, maafkan kita, ya Tuhan. Maafkan kita. Dalam nama Yesus, kita berdoa. Amin.